مفتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Ikhwatal iman, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama dan selama-lamanya kita merafakkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, taufik dan hidayahnya, dapat kita sama-sama berada di rumah Allah yang begitu mulia ini. InsyaAllah tuan-tuan, bagi mengisi ruang pengajian pada malam ini, kita akan menyambung bacaan kitab I'lam As-Sajid bi Ahkamil Masajid, ya, iaitu hukum hakam yang berkaitan dengan masjid. Dan tuan-tuan, selama beberapa tahun ini kita masih di masjid yang mulia ini, kita masih berbicara tentang bab yang kedua, iaitu tentang Masjidil Haram. Ada ahkam, ada khasais, ada keistimewaan hukum yang hanya terpakai di Masjidil Haram, di tanah haram, dan tidak berlaku di tanah halal. Okay, tuan-tuan, maka pada persoalan yang ke-53 bulan lepas kita baca, tuan-tuan, tentang haramnya membawa senjata, mengangkat senjata, melaksanakan hukum hudud dan qisas. Kemudian tuan-tuan, tak boleh kita bunuh buruh pemberontak dalam masjid. Ya, ini telah kita bicarakan pada pengajian yang lalu, yang mana tuan-tuan kalau masih ingat, saya ada potik satu nama Arab. Tuan-tuan, satu Arab ini dia pemberontak, ya, Juhaiman Al-Utbi tahun 79 kan. Tahun 79 ada jemaah haji yang mati, polis ramai kena tembak dalam Masjidil Haram. Itu tahun 79 dululah. Ya, tuan-tuan, nanti ada sedikit kaitan lagi tentang pembunuhan yang berlaku. Tayyib. Qala rahimahullahu taala, kata Imam Az-Zarkashi, tuan-tuan, persoalan ataupun isu yang ke-tsalitsu wal khamsun 53. Ulama berselisih pandangan bilakah mulanya dimuliakan tanah haram itu. Start tu bila? Apakah zaman Nabi Ibrahim? Apakah zaman Nabi Muhammad? Ataupun sejak zaman Nabi Adam? Tuan-tuan, maka ada dua pandangan ulama seperti yang disebut oleh Imamul Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada dua hukum kat situ, ada dua pandangan. Yang pertama, tuan-tuan, dia sebelum zaman Nabi Ibrahim, Masjidil Haram tu kawasannya dipanggil tanah halal, macam Madinah, macam Aqsa, macam Mosi, sama macam Sendayan, macam Jopun, Jibui, sama semua. Sebelum kelahiran Nabi Allah Ibrahim, tanah haram itu dipanggil tanah halal, statusnya macam tanah-tanah yang lain. Bermaksud, tuan-tuan, pandangan yang pertama ini bermula diwartakan sebagai tanah haram bermula zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Ibrahim harrama Makkah, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinata. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim mengharamkan Mekah, dan aku pula, kata Nabi Muhammad SAW, mengharamkan Madinah. Dengan asbab Nabi Ibrahim, Mekah menjadi tanah haram. Dengan asbab kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi tanah haram. Jadi makna poin dia, tuan-tuan, pandangan pertama ni hadis Imam Muslim bermula diwartakan sebagai tanah haram di zaman Nabi Allah Khalil Ibrahim alaihi salam. Okey, settle. Qala, pandangan yang kedua. Sebenarnya pandangan kedua ini, tuan-tuan, dia kata bukan bermula daripada Nabi Ibrahim, bahkan sejak diciptakan langit dan bumi ini, maka tanah haram Mekah tu pun jadi haram. Dia tak tunggu Nabi Ibrahim lah. Sebelum itu, sejak kejadian penciptaan langit dan bumi ini, tuan-tuan, ada hadis yang menyebutkan di situlah bermulanya menjadi tanah haram.
tuan-tuan. Cuma Nabi Ibrahim ni dia menggunakan lisannya, lidahnya untuk berdoa sahaja. Padahal hakikatnya sebelum itu lagi, sejak dicipta dunia ni tuan-tuan, dah jadi tanah haram dah. Tanah Mekah itu, kawasan sempadan tanah haram Mekah. Dan utama fokusnya pada Masjidil Haram, fokusnya lagi pada Kaabah. Kata tuan inilah pandangan kata Imam Nawawi, inilah pandangan jumhur majoriti ulama, dan kata Imam At-Tahawi inilah pandangan yang tepat berbanding pandangan pertama tadi. Boleh tuan-tuan Tayyib. Tuan-tuan sekalian, kemudian kita tahu bahawa Allah memelihara, menjaga bait, rumah Allah, Baitullah. Kita pun faham Baitullah tu bukan makna Allah ada kat situ pula. Nanti timbul ajaran-ajaran sesat yang mengatakan, kenapa tak semayang bang? Kak, kenapa ambil gambar you lebih tak semayang? Saya tak semayang tu. Orang semayang ni dia sombah batu, ngadap kepada batu, batu hitam, bangunan hitam, ada kelambu hitam. Saya tak nak dah. Tuan-tuan, kita bukan sembah kelambu, bukan sembah batu, bukan sujud pada Kaabah. Kita sujud pada Allah. Itu tauhid, itu kadar penyatuan. Ya, walillahil masyriq wal maghrib, timur barat Allah yang punya. Kiblat itu juga bertukar. Kaabah pindah ke Aqsa, balik semula ke Kaabah. Tuan-tuan, itu semua perintah yang kita patuh dan tunduk. Bukan bermakna Baitullah, Kaabah itu tempat Allah berdiam di situ. Ini akidah yang kita mengaji kan tuan-tuan. Baitullah, kenapa sebut rumah Allah? Bahkan kita katakan masjid kita ni Baitullah. Kita katakan surau-surau musalla-musalla tuan-tuan Baitullah. Kenapa? Sebab di situlah kita menyembah Allah. Maka idhafah itu dipanggil idhafatut tashrif, nisbah kemuliaan. Baitullah, Rasul, nak mulia Rasulullah, nisbahnya kepada Allah. Rasul itu utusan Allah, mulia. Idhafah tashrif wa takrim, kemuliaan. Rumah Allah mulia, Rasulullah mulia. Naqatullah, unta. Tuan-tuan, Nabi apa yang unta? Bilal, kisah Nabi apa pasal unta ni? Dalam Quran Nabi Saleh kan? Rais kata Nabi Saleh alaihi salam, naqatullah, hadhihi naqatullah, ini unta Allah. Kenapa dinisbahkan kepada Allah? Sebab unta tu ada nilai dia. Unta yang Nabi Saleh tu ada nilai yang kaumnya tak boleh melakukan sewenang-wenangnya pada unta itu. Jadi nisbah kalau ada nama Allah, sabilillah, jalan Allah, maknanya nisbah yang mulia, yang tak boleh kita buat sewenang-wenang tuan-tuan. Baitullah, Allah jaga rumah Allah itu khusus di Kaabah tuan-tuan, Baitullahil Haram. Tuan-tuan, Allah pelihara apa? Daripada Ashabul Fil. Yang tuan-tuan, Ashabul Fil, ketua gajah itu sendiri. Gajah itu namanya Mahmud. Yang saya susah nak hafal tu nama abah saya. Gajah itu, ketua gajah tu namanya Mahmud. Ketika Abraha kata serang, kalau Nabi Ismail cakap sorang, dia tak nak, dia bangun, dia pergi jalan lain. Situ Kaabah, halukan ke situ. Mahmud ni tak nak pergi situ, dia baik, dia pergi ke sini, kona tempat lain. Tekso juga Abraha nak kontrol tuan-tuan gajah-gajah ni. Tapi poin dia tuan-tuan, Allah pelihara baitahu, Allah memelihara rumah Allah daripada serangan Ashabul Fil. Timbul persoalan. Imam Zarkashi menimbulkan persoalan, kenapa Allah janji nak jaga Baitullah, tapi sebenarnya banyak aksiden-aksiden, kejadian-kejadian yang berlaku yang merosakkan Kaabah. Kita baca tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita baca radhiyallahu anhu sebab dia sahabat. Walaupun dia ambil kerajaan itu daripada Sayyidina Hasan, walaupun berlaku tumpah darah yang melibatkan kes yang berpanjangan, ada kes dendam, membawa kepada pembunuhan Sayyidina Husain dan sebagainya tuan-tuan, tapi kita ambil kira dulu Muawiyah ni sahabat. Okey, jangan jadi Syiah Muawiyah ni dikoncingnya di berak ke kubur kawan ni. Kita tak macam tu dah. Muawiyah ni sahabat. Cuma dari sudut politik dia tersilap dalam beberapa polisi dan keputusan. Muawiyah radhiyallahu anhu tuan-tuan, dia melakukan kesilapan apabila mengutuskan general dia, tentera dia, ketua tentera yang namanya Husain bin Numair. Sad bukan sin, bukan Husain. Husain maji Husain, sin ni sad. Husain. Ada nama sahabat Nabi yang kena buasi tu, siapa nama dia? Imran bin Husain.
Sahabat Nabi ada seorang kena penyakit buasi. Imran bin Husain. Ni Husain lain. Husain bin Numair. Dia ni tuan-tuan, Khalifah Muawiyah utus dia sebagai ketua tentera, jeneral, ketua perang masa tu. Tuan-tuan, apa dia buat tuan? Dialah yang mula-mula memanah, menggunakan manjanik. Manjanik ni apa? Bola api, plastik besar. Dia gunakan, dia nak tembak tuan-tuan, dia arahkan kepada mana? Bukit Abi Qubais. Kita tak tahu. Tuan-tuan tahu Jabal Abi Qubais ni dekat mana? Bukan Qubais buat roti john tu dah, kan? Jabal Abi Qubais ni tuan-tuan antara tempat mustajab doa. Jabal Abi Qubais ni tempat Nabi Ibrahim panjat menyeru umat untuk buat haji. Jabal Abi Qubais ni merupakan persidangan para awliya, syekh-syekh tarikat kumpul dekat situ. Jabal Abi Qubais nama dia. Kojo si Husain ini, saya panggil si je lah, saya tak kata Sayyidina lah, sebab dia jahat. Dia tembak tuan-tuan, dia panah dia lastik pakai manjanik. Tuan-tuan, ataupun manjanik ni tuan-tuan, dia gunakan untuk merosakkan Bukit Abi Qubais, tempat mustajab doa. Ingat, Jabal Abi Qubais tuan-tuan, tempat simpanan Hajarul Aswad ketika banjir berlaku di Mekah. Okey, ini Jabal Abi Qubais. Saya mengajar di Godong Lalang. Ada satu makcik tu jumpa saya lepas kuliah. Ustaz sebut Jabal Abi Qubais, dia nurse pencen. Dia khabar dulu 80-an dia kojo tuan-tuan, bertugas di Mekah. Dia kata ramai orang lelaki, jemaah lelaki pergi naik Abi Qubais, Jabal Abi Qubais. Baru dia tahu sejarah Abi Qubais setelah saya ceritakan kelebihan-kelebihan latar belakang sejarah Jabal Abi Qubais. Bukit Abi Qubais apa jadi sekarang tuan-tuan? Jadi bilik VVIP rombongan, ataupun kalau kita esok jadi PM ko, PM topi ko, PM tengah tak tahulah. Kalau kita jadi pemimpin negara, kita ada peluang masuk ke bilik VIP itu. Sebab kalau tuan-tuan perasan, Safa Marwah sebelah tu kan Istana Raja zaman Fahad dulu. Kat situlah Jabal Abi Qubais. Boleh nanti keluar daripada Safa Marwah tuan-tuan, kita menuju tepi kita tu, itulah Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi Istana Raja. Jangan belum tangkap hotel, bukan hotel, itu bukan hotel, itu Istana Raja. Di situlah Jabal Abi Qubais tuan-tuan, yang kerajaan Saudi dia jadikan Jabal Bukit itu sebagai sebahagian tempat dia menyambut tetamu-tetamu negara. Tuan-tuan, okey, baik. Husain bin Numair tuan-tuan, dia buat apa? Ditembak Jabal Abi Qubais dan bukit-bukit lain di Mekah itu boleh tahan lagi. Yang kita kata jahat dia Husain ni tuan-tuan, dia pergi tembak Kaabah. Dia orang pertama dalam sejarah Islam gunakan manjanik, bom plastik tu, dia tembak Kaabah Al-Mu'azzamah. Pecah katanya di situ sebahagian Hajarul Aswad, terbakar Kaabah, rosak dinding, jatuh bumbung. Ini tuan-tuan kojo tak senonoh, tak semonggah. Kalau kau marah pun politik kau apa kau, rumah Allah jangan usik. Ini bukan rumah sebarang-barang rumah. Ini Baitullah, ini Ka'batul Musyarrafah. Kemudian tuan-tuan, lepas Muawiyah, siapa ambil alih kerajaan? Anak dia. Tadi kata Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, anak dia nama Yazid. Yazid ni lagi kacau. Yazid bin Muawiyah. Tuan-tuan, zaman Yazid inilah terpotongnya kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tapi bukan Yazid yang suruh. Yazid minta tentera dia acah-acah kopong dia. Kopong ni Sayyidina Husain. Anak Sayyidina Husain kocik-kocik. Saya ingat antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, menyusu lagi. Yang itu selamat. 2-3 yang kocik-kocik selamat, yang lain habis dibunuh. Ini tuan-tuan, kejahatan. Kalau dah dendam kesumat, kalau dah politik ataupun dendam itu dah mengatasi segala-galanya, dah tak kira siapa dibunuh. Ini berlaku tuan-tuan zaman Yazid bin Muawiyah. Tuan-tuan tuan-tuan, dah rosak dah Kaabah. Zaman Muawiyah pun dah mula kerosakan Kaabah berlaku. Zaman anaknya Yazid pun tuan-tuan kerosakan berlaku. Tuan-tuan tayyib. Kita teruskan tuan-tuan. Ketika mereka melakukan serangan kepada Ka'batul Musyarrafah,
memanglah orang yang berada di sekeliling yang tawaf, ya, yang mungkin sa'i, yang berada beriktikaf dalam Masjidil Haram menangis, merintih, merayu, jangan buat lagi, jangan teruskan perangai ni merosakkan Kaabah. Timbul soalan, kata tadi Allah jaga Kaabah, ini tak jaga pun. Tuan-tuan, soalan ni kan tuan-tuan jawab ya, sebelum 8.38, sebelum azan Isya. Ni tak Allah tak jaga pun. Berlaku pada tangan Husain bin Numair, nama orang ni, nama tentera ni. Disebut juga tuan-tuan dalam kitab Al-Burhan, tuan-tuan, dia kata apa? Orang kedua yang bertanggungjawab merosakkan bangunan Kaabah namanya Hajjaj. Bukan Hujjaj, bukan ha tu bahkan bagi depan. Hujjaj itu jemaah haji. Ni ha bayate, Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia pun 2x5 macam Husain ini tuan-tuan, ambil lastik besar, pakai bola api manjanik, ditembak pula tuan-tuan ke Kaabah. Ini siapa? Zaman Hajjaj. Hajjaj ni tuan-tuan macam mana pula cerita dia? Dia ni sebab bertompu dengan tentera Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair ni orang Mekah koma kat dia. Abdullah bin Zubair tuan, orang Mekah bai'ah dia, lantik dia jadi pemimpin. Geng-geng keluarga Muawiyah, Yazid ni tak puas hati, maka diserangnya Abdullah bin Zubair yang bertahan dalam kawasan masjid. Kan? Jadi dalam masjid ke dah, kita dah kata dalam masjid tak boleh perang. Dalam masjid tak boleh lakukan pertumpahan darah, dalam masjid tak boleh lakukan hudud pun tak boleh, kisos pun tak boleh. Tuan-tuan, maka untuk mengalahkan tentera Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, tuan-tuan, maka mereka gunakan tadi bola api tadi yang disebut dalam bahasa Arab sebagai manjanik tuan-tuan, maka gosak juga bangunan Kaabah. Ni dua orang dah buat kerja tak elok, kerja jahat lah kita kata tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, orang ketiga yang bertanggungjawab bukan orang lagi, kumpulan kelompok yang dipanggil Qaramitah. Qaramitah ni tuan, sebahagian kelompok Syiah pelampau. Ya, Al-Qaramitah ni tuan, sebahagian kelompok Syiah pelampau. Dia lagi best. Lagi best macam mana? Dicuri Hajarul Aswad tu diambil. Hajarul Aswad tu diambil. Itu kita tak cerita lagi Madinah. Nanti tahun depan kalau sampai tu ada joki kita lepas raya kau tuan-tuan, cerita pasal maqam Nabi tu pun nak dibuat lari oleh Yahudi. Dia cerita dia. Itu insya-Allah panjang umur, nanti kita baca kalau sempat, tajuk Masjid Madinah kan. Sekarang kita masih kat Mekah lagi ni, belum hijrah lagi tuan-tuan. Kita duduk Mekah dia. Zaman Qaramitah ni, puak-puak Syiah pelampau ni tuan-tuan, dia curi apa tadi? Hajarul Aswad, disuruh tuan-tuan. Kemudian dia bunuh siapa saja melintah kat kawasan Masjidil Haram, siapa yang ada dalam masjid tuan-tuan, dibunuh. Soalan kita tuan-tuan, kenapa Allah tak jaga Kaabah, Hajarul Aswad daripada 3 kejahatan ini? Dah ada jawapan belum? Tak ada, nanti fikir dulu tuan-tuan. Fal jawabu, kata Syekh, jawapannya, saya bagi jawapan lah. Kenapa tuan-tuan? Jawapannya, kenapa tak selamat lagi Kaabah, kenapa tak selamat lagi Hajarul Aswad? Kerana doa Nabi dah selesai, syariat dah sempurna. Tuan-tuan, orang Islam patutnya berpegang dengan syariat, tapi mereka leko dek berkelahi, leko dek menimbulkan fitnah, tuan-tuan, adu domba, menyebabkan kesannya Kaabah menjadi mangsa, Kaabah dimusnahkan. Tuan-tuan, Madinah juga menjadi tempat peperangan. Tuan-tuan, ini ya antara perkara yang berlaku. Jadi jawapan yang dikemukakan oleh Al-Imam Az-Zarkashi di sini tuan, kenapa zaman Nabi, zaman Ashabul Fil, kelahiran Nabi, Kaabah selamat? Kerana ada doa. Tapi selepas Nabi wafat, maka kalau khalifah, pemimpin, pemerintah umat Islam tak pandai jaga, maka Kaabah kita terdedah kepada kerosakan. Tuan-tuan sekalian, Taib, kita teruskan tuan-tuan. Berlaku tuan-tuan, ya, disebut sikit kat sini. Begitu juga berlaku di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi. Masjid Nabi pun tuan-tuan, ada juga orang yang biadab.
tentera-tentera yang biadab membawa kudanya untuk terkoncing terberak antara maqam Nabi dengan mimbar. Itu memang tak selamat orang tu, mati katak lah tu. Ya, biadab terhadap maqam Nabi, mimbar Nabi, raudhah, di situ dibawa kuda berak, koncing kat situ. Nastaghfirullah, kata imam pengarang kita ni, minta ampun kepada Allah terhadap perbuatan-perbuatan begini. Jahat-jahat orang pun tuan-tuan tak adalah sampai terkoncing terberak dalam masjid tu. Kalau perompak tabung masjid tuan-tuan, paling jahat dia buat apa? Dia buat selipar jelah, dia takut tanggal selipar kan kot cablak kan, tak sampai nak lari, dia bawa kasut dia curi tabung tu. Tu tahap jahat dia lah. Tapi zaman itu tuan-tuan dah ada kejahatan nak memusnahkan masjid Nabi, iaitu dengan membawa al-khail, kuda yang terberak dekat dalam masjid antara maqam Nabi dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang takut masa tu, semua orang tak pergi masjid yang Covid. Tapi ada seorang hamba Allah, Sayyidut Tabi'in, wali besar, namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Sana Sa'id tuan-tuan, musim kemarau, musim peperangan, dia seorang tuan-tuan pergi masjid Nabi lah ni. Orang tanya, "Mam, orang WhatsApp dia, tak payah pergi dah, kau kena tembak kan, kau kena bunuh ni, musim kemarau ni, ada tentera jahat, lanun sebagainya." Dia kata, tuan-tuan, saya tak boleh tinggal masjid Nabi sebab saya dengar azan daripada maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu dia dengar azan daripada maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan beliau tuan-tuan Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, 5 waktu kekal seorang-seorang pergi ke masjid Nabi di saat semua orang ketika tuan-tuan berpisah, menjauhkan diri daripada masjid. Okey tuan-tuan. Okey, selesai Baik, kita teruskan tuan-tuan. Ada lagi satu cerita tuan-tuan ya, yang membabitkan kemuliaan ya tuan-tuan Masjidil Haram tuan-tuan, iaitu di mana kisah yang berlaku pula kepada seorang yang namanya Muslim bin Uqbah. Nama best, nama bagus, Muslim, tapi perangai hancur. Muslim bin Uqbah ni tuan, dia mengampu botol-botol, gila-gila punya mengampu Muawiyah dengan Yazid. Dia tentera yang memang tak bagi can, apa bos cakap yes, bunuh satu dosa besar. Tuan-tuan, apa kerja dia tuan-tuan? Ya, dia banyak tuan-tuan sekalian mencederakan sahabat-sahabat Nabi. Muslim bin Uqbah. Saya pengajian saya ambil SPM dulu, belajar baca, saya tahu yang jahat sikit Hajjaj yang tadi, yang perang dengan Abdullah bin Zubair tadi, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Saya ingat dia seorang yang jahat, banyak lagi jahatnya. Tuan-tuan, Muslim bin Uqbah tuan-tuan, ya, gila, dia kata majnun, gila tuan-tuan, tak wajar, tak waras tuan-tuan. Ya, dia bunuh para sahabat, ya, dia bunuh tuan-tuan, kumpulan mereka ni membunuh sehingga 1,700 di kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Kan? Bunuh sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab apa ni? Kes saya kata tadi itulah, kes ni kes politik je. Tak nak bai'ah, tak nak undi, kes itu je. Ya tuan-tuan, jadi dia paksa, siapa tak undi Yazid dan bunuh. Siapa punya ketua ni? Si punya peranan siapa? Muslim bin Uqbah. Weh, jahat tuan-tuan kan? Siapa tak ikut Yazid sebagai khalifah, siapa lawan dia, siapa undi parti lain dan bunuh. Sahabat-sahabat tuan-tuan dibunuh, dijual, diperhambakan tuan-tuan sekalian, sehinggalah ya ceritanya tuan-tuan, ada sahabat yang dia paksa, dia kata boleh, dan boleh bai'ah, dan boleh sokong kau, dan boleh jadi parti kau, tapi dengan syarat kau dan bai'ah engkau mengikut hukum Quran dan hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat tuan-tuan, namanya Yazid juga, Yazid bin Abdullah bin Zam'ah. Yazid bin Abdullah kata Eden boleh sokong, nama sama Yazid bin Muawiyah, dan boleh sokong dia, tapi jangan buat otak sendiri, jangan buat kepala sendiri nak roboh masjid, runtuhkan Kaabah, jangan buat macam tu, dan boleh ikut dia kalau diikut Quran hadis. Apa balasan yang Yazid bin Abdullah terima tuan? Kena bunuh. Okeylah, Yazid bin Abdullah ni tuan, sila dengar betul-betul cerita dia. Mak dia nama Zainab. Kalau akak nama Zainab canggih, kak nama Zainab ni mulia. So, ramai sahabiah nama Zainab.
Kalau dekat Nab, ya. Umar Yazid bin Abdullah ni ada sekali tuan. Umar ini tuan-tuan merupakan sahabiah yang terawal hijrah ke Madinah. Namanya Zainab. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Zainab binti Ummi Salamah. Ummi Salamah pernah dengar kan? Ummi Salamah ni isteri Nabi. Okey, tapi Zainab ni bukan Zainab anak Nabi. Zainab ni merupakan anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Ya, tuan-tuan sekalian, ketika beliau masih kecil, siapa beliau? Zainab. Anak tiri Nabi. Nabi pernah meronjih nadaha fi wajhihal ma. Nabi pernah bergurau dengan Zainab ni. Zainab budak lagi, bawah jagaan Nabi SAW, sebab Nabi kahwin dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi ambil air, Nabi ronjih kat muka Zainab. Apa jadi pada Zainab? Maka awet muda yang tak payah pakai bodak, tak payah pakai apa-apa tepek apa-apa tuan, tak payah pakai lintah, tak payah pakai sibuk sodut, muka dia togang dia, cantik. Umur dia kan, umur Zainab ni 100 tahun. Tapi muka dia tak berubah. Kenapa? Masa dia budak dulu, Nabi pernah ronjih air dekat muka dia. Cuba tuan-tuan suruh saya ronjih muka, air kat muka tuan-tuan, apa jadi? Makin tua lah jadi tuan-tuan. Kan? Umurnya hampir 100 tahun tuan-tuan. Ya, tuan-tuan sekalian, akhirnya sedihnya siapa ni? Zainab ni tuan. Zainab ni sebab anak dia tadi yang dibunuh, Yazid bin Abdullah tuan-tuan. Zainab ni anak tiri Nabi. Kalau boleh saya istilahkan, Yazid ni cucu tiri Nabi lah. Kalau bolehlah, kalau bahasanya betul tuan-tuan. Okey tuan-tuan, apa yang berlaku pada Muslim ni, Allah bala dia. Tuan-tuan, dia kena penyakit ma al-asfar, air kuning di perutnya. Dia mati tuan-tuan lepas 3 hari tuan-tuan. Dan kematian itu dia menyalak seperti anjing. Na'udzubillah min zalik. Kenapa engkau sewenang-wenang nak bunuh orang, nak zalim kepada orang? Dia mati tuan-tuan 3 hari menderita, dan dia sedang menyalak, yang bahkal kila, menyalak seperti anjing. Kau tak hormat Yazid bin Abdullah, kau tak hormat ya anak tiri Nabi SAW Zainab yang Nabi bolo daripada kecil. Kau tak hormat orang ni, kau bunuh anak dia depan rumah, kau bunuh. Kau rasakan doa orang soleh, doa ibu yang salihah tuan-tuan berlaku kepada Muslim bin Uqbah ni tuan, mati dengan penyakit ma'ul asfar. Saya tak dapat terjemah ma'ul asfar ni apa penyakit dia tuan-tuan. Penyakit dalam perut tuan-tuan, yang akhirnya selepas 3 malam tuan-tuan dia mati dalam keadaan menyalak seperti anjing. Na'udzubillah min dzalik. Okey, selesai tuan-tuan. Maka sebab itulah ya kita kata tadi, kesimpulan kepada poin permasalahan yang ke-53 ini, kita katakan bermulanya diwartakan kemuliaan pengharaman Makkah tu sejak Allah ciptakan muka bumi ini, bukan sejak Nabi Allah Ibrahim kan. Dan dibahaskan kerosakan-kerosakan berlaku 3 siri yang besar. Zaman Husain bin Numair, zaman Hajjaj bin Yusuf, zaman Qaramitah. 3 siri yang besar tuan-tuan. Kenapa tak terpelihara? Puncanya kerana umat Islam tidak bersatu, berebut sesama mereka. Maka yang menjadi mangsanya ialah Kaabah itu yang menjadi galang gantinya tuan-tuan. Okey, baik. Persoalan yang ke-54. Qala ashabuna, berkata ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i, orang kafir tak boleh masuk tanah haram. Tanah haram itu bukan Masjidil Haram saja, mana-mana kawasan yang kita tak sah untuk niat tuan-tuan umrah. Sebab kita nak niat umrah kena buat apa? Kena keluar ke tanah, namanya tanah halal lah kan. Paling dokek Tan'im. Tan'im tu panggil masjid apa? Masjid Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mikot dekat situ. Tapi kalau tuan-tuan buka ni sok ni, insya-Allah buka je umrah ni, poi kena usahakan sekali mikot Sayyidah Aisyah, Tan'im, pergi juga dekat Hudaybiyah, pergi juga dekat Ji'ranah. Dekat Ji'ranah paling bagus sebab di situ mikot 300 Nabi. Ji'ranah. Tuan-tuan masukkan dalam package umrah tu tanya kepada mutawif, masuk tak sekali untuk Ji'ranah? Kan, tanya dia nanti. Lepas raya esok dah buka, kita pula lupa apa nama ustaz sebut. Nah dia ingat lah. Pergi jumpa mutawif, kata ada tak mikot dekat Zainab?
Zainab tu anak tiri Nabi tadi yang muka awet muda dan korban Ji'ranah. Miqat tu apa nama tuan-tuan? Ji'ranah. Okey, ya. Tuan-tuan ya. Baik. Jadi sempadan tanah haram, saya ulang balik, bukan hanya Masjidil Haram. Keliling beberapa kaki persegi kilometer tuan-tuan, itu semua tanah haram. Masjid ataupun selainnya tuan-tuan. Okey. Orang kafir tak boleh masuk. Okey. Kemudian tuan-tuan katanya lagi apa? Habis kalau ada pesakit yang memerlukan tabib, doktor pakar daripada mana? Daripada Amerika. Kafir. Maka katanya kalau keadaan begitu ada pandangan yang mengharuskan kerana darurat. Tapi tuan-tuan ingat tak? Saya cerita dulu. Masa kes brother Juhaiman ni dia mengakui Imam Mahdi. Kan tahun 79 kan. Apa yang kerajaan Saudi buat? Tak boleh. Jam tentera dia tak ada strategi untuk matikan, untuk membenteras tuan-tuan kejahatan pemberontakan Juhaiman ni. Tentera polis Saudi jam tak boleh buat apa-apa. Apa dia buat? Mana yang tolong? Polis Perancis turun tuan-tuan. Nampak tak? Polis Perancis turun, tapi maknanya fatwa-fatwa ulama Saudi tahun 79 ya. Saya umur 4 tahun masa tu. Tuan-tuan, ulama Saudi punya fatwa kekal tak boleh masuk. Maksudnya dia orang counter daripada luar. Faham? 15 km, 10 km luar, katalah dekat apa tadi Tanim tadi, kat situlah. Okey, engkau panjat tingkat 3. Kau ambil gas di arah dulu. Maksudnya walaupun darurat macam tu, tetap ulama Saudi bertahan tak boleh masuk ke tanah haram sebab tentera Perancis yang terlibat itu semuanya kafir, musyrikin. Artinya tuan-tuan, walaupun ada fatwa yang mengatakan boleh kerana apa? Darurat. Sebab tentera Islam, polis Saudi habis kena bunuh, jemaah haji kena bunuh, apa hal? Tapi ulama Saudi ketika itu masih berpegang dengan fatwa tak boleh, orang kafir tak boleh masuk. Darurat kau apa kau duduk luar sana. Kau nak buat kau counter daripada luar je, bagi nasihat daripada luar saja. Itu yang berlaku tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita teruskan. Okey, kata Imam Syafi'i dalam Kitabul tidak seharusnya bagi seorang khalifah, kalau kita sekarang ni raja Saudi lah, imam, untuk membiarkan seorang musyrik memijak tapak kakinya di tanah haram dalam apa keadaan sekalipun. Ini kata Imam Syafi'i. Sama ada dia tabib, sama ada dia sonek. Sonek faham? Sonek ni kontraktor yang buat lampu, yang pasangnya ni mesti muslim. Kalau tak muslim tak boleh kalau dalam Masjidil Haram. Sebab tu tuan-tuan, kita jealous dengan siapa? Abang-abang Indonesia. Kita jealous dengan pekerja-pekerja Burma. Kita jealous dengan abang-abang India, Pakistan, janggut panjang-panjang, mop lantai, sapu masjid. Betul tak? Kita tak boleh duduk dalam Hijri Ismail tu, nak masuk pun susah. Dia seorang-seorang solo je, dia sembahyang relax je. Tak ada siapa kalau kacau dia. Satu paku dia paku tuan-tuan, satu kojol lah, satu sampah dia bersih. Semua gandaannya 100,000 kali ganda. Kan? Dari sudut rumah dia di kampung tu jauh lah beza dengan rumah kita ni. Kan? Zuhud, sederhana, mungkin susah kan? Tapi di sudut pahlawan tuan, mereka jutawan akhirat. Walaupun gajinya mungkin tak sebesar mana, tapi pahlawan tuan memang subhanallah, hanya Allah yang tahu nilai pahala orang yang berkhidmat. Itu namanya sonek. Sonek tadi kontraktor lah. Ya tuan-tuan, sonek bunyan, yang pembina, yang membuat bangunan ataupun apa-apa kerjaya. Siapa pun dia tuan-tuan, dia tak dibenarkan masuk dalam tanah haram. Ini mengikut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan sekalian, kemudian okey, dilanjutkan lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, adapun kalau bukan tanah haram, boleh tak orang kafir masuk? Jangan kata boleh tak boleh tuan-tuan. Hari ni konsert semua dah masuk. Sempadan pun masuk. Okey. Hari ni yang zaman siapa, Muhammad bin Salman ni. Kan lagi ponding tuan-tuan kan. Zaman dia ni lagi best. Semua dah boleh. Dulu semua tak boleh, sekarang semua dah boleh. Terlampau liberal sangat pula. Tuan-tuan ikut fatwa memang tak boleh tuan-tuan. Adapun yang bukan tanah haram, bukan tanah haram, Jeddah. Haram Jeddah, haram Jeddah. Jeddah bukan tanah haram. Riyadh
Stadium bola memang jauh tak boleh buat dekat tanah haram. Kan apa kojo kau punya duit? Sebelah Masjid Parui boleh lah tuan-tuan, Stadium Parui, Masjid Parui. Saya ingat dulu satu malam dulu Syekh Nuruddin datang ceramah, puan. Felda lawan Negeri Sembilan. Felda atas Seri Isa, Negeri Sembilan Tomat lawan bola. Gol kita dalam tengah-tengah kaki dalam masjid ni. Kan nampak dia beza dia jalan gayo je. Tu stadium tuan-tuan. Tapi kalau tanah haram tuan-tuan, di Masjidil Haram, maka mereka tak buatlah stadium tu, dia buat kat luar-luar tanah halal tuan-tuan. Okey. Ya tuan-tuan sekalian, adapun kalau bukan tanah haram, maka dikata dibenarkan bagi non muslim untuk masuk ke tempat itu. Okey, berkojo pun boleh. Tuan-tuan ni, cuma tuan-tuan sekalian ada pandangan yang mengatakan tak boleh juga. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Orang musyrik itu najis. Najis apa Belancik? Dia dah basuh, dia dah mandi, dia dah bersih semua, pakai sabun, semua pakai apa lagi tadi, hand sanitizer, semua bersih. Bukan kotor baju dia, bukan pakaian dia kotor. Yang kotor apa tuan-tuan? Akidah dia kotor, najis, syirik. Maka mereka juga tidak dibenarkan tuan-tuan menghampiri tanah haram. Okey tuan-tuan. Kemudian sehingga dalam poin yang ke-55 ini disebutkan oleh Imam Zarkashi, kalau orang kafir masuk secara bersembunyi, nyuruh masuk, tak ada visa, lepeh dia masuk, dia rasuah kau macam mana kau, lepeh dia masuk. Lepeh masuk tu mati. Sakit covid kau, sakit apa kau, accident kau, tak tahulah tuan, mati. Tanam. Kata dia tuan-tuan, wajib digali jenazah dia, keluarkan jenazahnya daripada tanah haram. Itu standard, itu ketegasan tuan-tuan Islam dalam bab fiqh. Dia menjaga kesucian tanah haram, tidak dibenarkan sama sekali orang kafir masuk. Walaupun dia masuk tuan-tuan, kalau dia matilah, tanam kawasan tanah haram tu, gali jenazah dia, pindahkan ke tanah halal. Okey, tetapi dia kata apa, selagi jenazah itu belum reput, belum rosak. Kan kalau lepas seminggu, lepas sebulan reput aja kan. Tapi kalau selagi belum rosak tuan-tuan, wajib digali jenazah tersebut, dipindahkan ke tempat lain tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, jadi mudah-mudahan ada sedikit sebanyak ilmu yang dapat kita manfaatkan bersama dalam perbincangan kita malam ini. Kalau kita membangkitkan isu orang kafir masuk Masjid Sendayan, orang kafir masuk Masjid Negara, masuk Masjid Husin, masuk Masjid Azhar, Husin Kahirah, maka hukumnya ada 3. Ada khabar boleh, ada khabar tak boleh, ada khabar boleh bersyarat. Kita ambil boleh bersyarat. Aku masuk boleh bersyarat dengan pantauan AJK, dengan keizinan Jabatan Agama boleh, tapi dengan adab, dengan kesopanan. Dan satu kajian yang saya sebut di Masjid Nagori baru-baru ni tuan-tuan, satu kajian daripada seorang orientalis, dia kata orang kafir masuk masjid ni dia sangat terkesan dan dia akan dapat hidayah. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tuan-tuan, insya-Allah lepas isyak akan pada joki tuan-tuan, saya disediakan barang wakaf di luar sana. Siapa yang berhajat boleh sama-sama turut membantu pembangunan fasa 3 Ma'at Tahfiz yang sedang saya usahakan di Jalan Pantai. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.